Okey, nampak tak? Fauzan nampak gambar je ke Fauzan? Okey. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi pada kali ini. Sebelum tu juga nak maklum, insya-Allah malam ni juga akan sambung kelas yang kelas puteri, kelas apa? Trigonometri. Okey, kalau siapa nak join kelas pada malam ni nanti juga bagi link. Okey. Nak tengok. Okey, okey. Pada sesi yang lepas, kalau kamu tengok, ingat balik, kita dah mula nanti jangan lupa nah. Cuba suara. Okey, pada sesi yang lepas kita dah buat kelas pada 2 minggu yang lepas. Betul lah, 2 minggu yang lepas. Garis lurus bahagian 6. Okey, garis lurus bahagian 6 kamu tengok balik. Dan nisbah trigonometri bahagian 1 tu, kelas tak Aisyah tu, cikgu percaya ramai dengan kamu yang join. Sebab apa cikgu suruh join? Sebab cikgu tak mahu kamu tertinggal ya. Jadi join sekali tu, tak apa. Jadi kamu belajar 2 bab lah dalam satu masa. Okey, trigonometri garis lurus ni kemungkinan ni sesi last lah, nak habis lah. Okey. Jadi pada sesi yang lepas kita dah masuk latihan uji minda 9.1. Bukan. Okey, latihan uji minda 9.1G. Betul, 9.1G. Bagaimana nak tentukan persamaan garis lurus lari dengan garis lurus yang diberi pada titik P. Okey, hari ni cikgu nak cerita tentang bagaimana kita nak menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, biasanya dua garis lurus ni dia akan jadi pangkah, silang pangkah. Okey, pangkah, bila pangkah ni dia akan ada persilangan. Bila ada dua garis lurus, bila dia bergerak mempunyai kecerunan yang tidak sama, akan terjadilah garis lurus tersebut bersilang. Bersilang ni kita nak cari tempat persilangan dia. Okey, sebenarnya kamu dah belajar terdapat 3 kaedah untuk menentukan persilangan ni. Dalam kes ni, soalan ni dia kata, okey, titik persilangan bagi dua garis lurus boleh ditentukan dengan kaedah-kaedah berikut. Pertama, melukis kedua-dua graf garis lurus pada catah satih yang sama dan tentukan titik persilangan daripada graf. Okey. Biasanya untuk kaedah graf ni kita dah buat pada tahun lepas saja. Tingkatan 2. Kita bina graf, kita beri persamaan, kita cari nilai X dan nilai Y. Koordinat tu, nilai X dan nilai Y ni kita titik-titikkan, sambungkan titik-titik tu, kita sambung garis. Okey. Persamaan yang pertama dan persamaan dua, dan di situ kita akan jumpa persilangan dia. Okey. Okey, kaedah yang ni dia kata penyelesaian persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Dari segi asas kaedah penggantian dan kaedah penghapusan, kamu dah belajar di tingkatan berapa? Tingkatan 1. Okey, cikgu tunjuk dalil dia tingkatan 1. Okey. Di tingkatan 1, okey, cikgu skip. Okey, dalam persamaan linear Okey, dalam tajuk persamaan linear, tajuk yang ke okey, 137. Kita tengok soalan 137. Kaedah penggantian dan kaedah penghapusan di tingkatan 1. 137 dah. Okey. Nampak tak? Okey.
Pada tajuk tingkatan 1, kalau tengok di sini, okey, kamu dah belajar dah dalam keadaan tak sedar kan. Oh, lama cikgu tingkatan 1. Ya. Sebab tu cikgu selalu tekankan kepada kamu bahawa apa yang kamu belajar pada hari ini akan digunakan konsep yang sama pada seterusnya. Sama juga kamu belajar di tingkatan 3 sehari ini, benda yang sama kamu akan jumpa di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Cikgu harap jangan kamu habis tingkatan 3 BT3 kamu format terus minda kamu. Jangan format terus. Sebenarnya kamu format start hujung tahun tingkatan 1, hujung tahun tingkatan 2 kamu format masuk tingkatan 3 zero balik. Itu bukan cara orang yang cemerlang lah. Kamu kena ingat, sebab apa yang kita belajar pada sesi yang dulu-dulu pun kita akan belajar balik. Kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Nanti di tingkatan 4 kamu akan sambung lagi. Jadi tingkatan 4, tingkatan 5 kamu akan belajar balik asas-asas ini. Okey. Kaedah graf kita pergi satu-satu lah. Kaedah penggantian dan penghapusan ni nanti kita akan bagi detail. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Okey, kaedah graf ni kamu dah belajar di tingkatan 2. Kita tengok tingkatan 2 lagi. Okey. Di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk kita tengok. Okey, koordinat. Okey, kalau kamu tengok ni tajuk koordinat 120. Okey, tajuk koordinat bab yang ke-7, tajuk graf fungsi dan tajuk kecerunan garis lurus. Ada 3 bab berkenaan dengan tajuk kita pada hari ni. Graf ni, tajuk garis lurus ni dia berkait dengan tajuk koordinat, tajuk graf fungsi dan tajuk kecerunan garis lurus di tingkatan 2. Maksudnya apa yang kamu belajar pada tajuk ni, kamu dah cover 3 bab di tingkatan 2. Itu kelebihan dia lah. 3 bab di tingkatan 2 dan 1 lagi tu di tingkatan 1. Yang tadi ni tingkatan 1. Kamu dah cover untuk tajuk ni saja. Atau kelebihan matematik. Walaupun tingkatan 3 nak cover 1 2 3, sebenarnya kamu cover tak seperti tu. Jadi setiap bab tu ada yang sama. Jadi cikgu selalu pesan kamu kan, tingkatan 1 ada 13 bab, tingkatan 2 ada 13 bab, tingkatan 3 ada 9 bab. Jika digabungkan semua bab tu jadi banyak kan. Jadi sebenarnya dia tak banyak macam tu. Dia ada bab-bab tu dia sama. Okey, cikgu pergi pada kaedah ni. Ya. Okey, kita pergi kepada cikgu tak mana nota cikgu. Slide show itu ni. Garis lurus 3 Osman. Okey, kita tengok dulu. Suara cikgu jelas tak? Sebelum kita sambung. Cikgu nak ambil ni, cikgu nak ambil whiteboard dah. Okey. Siapa ada kat sini? Fauzan, Ikhwan, Syah. Okey, tak apa. Hari ni bagi dapat juga sikit lah. Tak banyak pun tak apa. Yang penting kita dapat. Tu atas tangga. Okey, masuk yang ni lah. Kena ambil satu lagi kertas. Contoh satu. Garis lurus 3 insya.
Ni kan habis lah. Satu. Okey, kalau tengok di sini contoh kita bagaimana kita nak ni kita habis tak kita langgar benda tu. Hati-hati tersepot lagi. Okey, kalau tengok sini, okey, kaedah graf dia kata persamaan yang pertama 2x tambah y sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Bagaimana persamaan ini? Okey, bagaimana persamaan ini kita nak lukis di atas graf. Sebenarnya kamu dah belajar di tingkatan 2 bagaimana nak membina graf fungsi. Cikgu dah sebut dah sebelum ni. Contohnya yang ni tak ada. Contohnya yang ni tak ada. Contoh ni graf ni tak ada. Dia tak bagi. Cikgu padam cikgu padam. Okey. Supaya kamu tahu stack dia. Okey, pertama sekali bila diberi graf, soalan akan bagi macam ni ya. Cikgu soalan akan bagi tentukan titik perselingan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. Soalan bagi itu dan soalan bagi ni graf ni, kata graf. Okey, kita kena tentukan di atas graf. Okey, langkah pertama adalah kita perlu membina jadual. Jadual ni okey, nilai negatif 1x, negatif x ni kita kena andaikan. Andaikan x sama dengan 1, y sama dengan apa? Andaikan x sama dengan ni, y sama dengan berapa? Itu maksud dia. Jadi untuk kita nak lukis graf ni, kita perlu beberapa titik. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E dan titik F. Biasa kita tak di sini soalan bagi 6 titik. Kamu boleh buat 3 titik boleh. Minimal 2 titik. Minimal 2 titik daripada hujung ke hujung. Contohnya kamu kata, okey, saya tak mahu juga nak buat banyak titik ni. Jadi saya nak buat 2 titik boleh tak? Itu kamu kata, okey, dalam kamu punya jadual ni, okey. Okey, ni nilai x, nilai y. Kamu kata saya nak buat 2 je titik, hujung ke hujung. Maksudnya kamu kena assume lah. Cikgu ambil warna biru. Okey. Contoh kamu kata andaikan x ni nombor yang paling kecil dan nombor yang paling besar. Kamu assume. Contohnya x ni adalah negatif. Contoh kamu kata x ni negatif 2. Manakala y ni adalah, contohnya kamu letak 4 lah. Okey, 4. Okey, jadi kamu cari nilai tersebut. Okey, nilai x sama dengan 2. Berapa y? Jadi kamu masukkan dalam persamaan ini. Okey, dalam persamaan ini kamu masukkan. Okey, cikgu kira lah. Okey, kira tepi ni. Okey, 2 x sama dengan 2. Okey, negatif 2. Okey, tambah y sama dengan 5. Maka negatif 2 kali 2 negatif 4. Tambah y sama dengan 5. Maka y sama dengan 5 tambah 4. Maka y sama dengan 9. Maka di sini kita dapat y sama dengan 9. Menggunakan persamaan ini lah. Ni persamaan ni. Gantikan. Okey, x sama dengan 4. Okey, x sama dengan 4. Jadi 2 darab 4. Okey, tambah y sama dengan 5. Maka 2 kali 4 8. 8 tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5 tolak 8. Maka y sama dengan negatif 3. Maka di sini dapat y sama dengan negatif 3. Okey. Selesai untuk ni. Okey, kita cari dulu jadual yang ni sebelum kita buat skala. Sebab kita tak tahu nak letak paksi x, paksi y, kita kena tahu nilai maksimum dan nilai minimum bagi nilai y dan nilai x. Baru kita tahu. Sekejap lagi kita garis siap-siap. Tak muat pula nilai, nak cari nilai y. Contohnya kamu pergi buat paksi sini. Di garis palang kat ni kamu letak 2, 4, 6, 8. Y ni 9. Maka kita kena rendahkan lagi paksi x. Maksudnya macam itulah. Okey, kita cari dulu, kita bina dulu
Okey, pergi pada persamaan yang kedua. Okey, kita pergi pada persamaan yang kedua. Kamu bina satu jadual. Okey, kalau dalam buku ni dia buat sampai 6 kan. Kamu buat 2 je lah. Buat 2 sebab kita nak jimatkan masa. Okey, kita nak jimatkan masa. Kamu boleh buat 2, minimal 2 lah. 2, 3, 4, 5, 6 boleh. XY. Okey. Okey, kita andaikan di sini X sama dengan negatif 2, Y sama dengan berapa? Ataupun X sama dengan kita ambil yang sama 4, Y sama berapa? Guna persamaan ini. Okey, gantikan X ni dengan negatif 2. Okey, kita gantikan. Okey, negatif 2 tambah Y tambah 2Y. Sekejap. Okey, tambah 2Y okey, tambah jelas langsung cikgu dah. 2Y sama dengan 1. Okey, tadi kita dah ganti kepada negatif 2. Okey, jadi 2Y sama dengan 1. Jangan langgar habis lah. Gimana? 1 tambah 2 kan. Okey, 1 tambah 2. Maka Y sama dengan 1 tambah 2, 3. 3 bahagi 2. Maka Y sama dengan 3 bahagi 2. Okey, berapa? 1.5. Betul tak? 1.5. Okey, Y sama dengan 1.5. 1.5. Okey, kita pergi yang kedua pula. X sama dengan 4. 4 tambah 2Y sama dengan 1. Maka 2Y sama dengan 1 tambah 5. 1 tambah 4 jadi 1 tolak 4 kan. 1 tolak 4. Maka 2Y sama dengan negatif 3. Betul tak? Okey, betul. Negatif 3. Maka Y sama dengan negatif 3 bahagi 2. Maka Y sama dengan negatif 1.5. Betul tak? Okey, negatif 1.5. Di sini dapat negatif 1.5. Okey, baru kita bina paksi. Okey, kita buat anggaran. Okey, X paling besar dia 4. Okey, tak ada masalah. Y paling besar dia 9. Paling kecil dia 1. Jadi kita boleh bilang terus. 2 4. Okey, kita tarik sini. Okey, guna pembaris ha. Guna pembaris. Ini tak berapa tepat. Okey, ini paksi X. Okey, paksi Y. X paling besar dia 4. Paling kecil 2. Okey, lihat tak ni. Okey, nampak. Okey, jadi ini adalah paksi Y. Okey, untuk persamaan yang pertama, okey, graf persamaan yang pertama. Okey, kita ambil 2 titik yang pertama. Okey, negatif 2, 9. Okey, ini kita tak ni lagi. Okey, cikgu letak sini 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, ini 1, 2, 6, 7, 8, 9. Okey, Y paling kecil negatif. Okey, dekat negatif 2 lah. Negatif 1, negatif 2. Okey, koordinat yang pertama negatif 2. Okey, cikgu ambil warna. Okey, negatif 2, 9. Negatif 2 mana sini? Okey, negatif 2, 9. Mana di sini?
Okey, 4 negatif 3. 4, sini 4 negatif 3, X negatif 3, Y negatif 3, ni negatif 3. Mana kat sini? Okey, jadi kamu sambung saja garis tu. Okey, cikgu mungkin sambung tak berapa tepat. Kamu guna pembaris. Maka ini adalah persamaan 2x tambah y sama dengan 5. Okey. Pergi pada garis yang kedua, negatif 2 1.5. Negatif 2 x negatif 2, yang ni 1.5 di sini. Betul tak? Cikgu silap ni, cikgu silap. Patutnya graf dia akan lebih kurang lah. Okey, satu lagi 4. Betul lah, betul lah. 4 negatif 1.5. Okey, di sini. Betul lah, betul lah. Okey, garisan yang kedua, graf yang kedua, cikgu buat warna lain. Cikgu jadi lengah tangan. Okey, tu silap. Saya ingat sikit. Okey, jadi graf yang kedua adalah x tambah 2y sama dengan 1. Maka di mana persilangan dia? Okey, persilangan dia lebih kurang di sini lah. Kalau cikgu betulkan ni, betul-betul lah di sini. Kalau ditengok pada soalan ni, sebab cikgu guna lengkung sikit ni. Jadi nanti kamu akan tengok persilangan dia. Guna pembaris, kamu akan dapati ini persilangan dia. Tengok x dia berapa, y dia berapa. Maka koordinat dia akan dapat lah. Kalau dalam kes ni, dia dapat titik persilangan dia adalah 3 negatif 1. Hampir-hampir lah ni, sebab cikgu tak guna pembaris kan. Jadi hampir-hampir di sini titik dah 3 negatif 1. Maka itulah jawapan dia. Persilangan di antara garis lurus pertama dan garis lurus kedua adalah pada koordinat 3 negatif 1. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Kita guna kaedah. Okey, cikgu ambil ni. Okey, kaedah penghapusan. Kita panggil kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey, kita ambil balik soalan ni. Okey, bagaimana kita, tadi cikgu tunjuk kamu bagaimana menggunakan kaedah graf kan. Okey, sekarang kita nak tentukan persilangan ni menggunakan kaedah, kita panggil kaedah penggantian, menggantikan persamaan yang pertama ke dalam persamaan yang kedua, ataupun dia panggil istilah penggabungan lah. Okey. Okey, tadi cikgu tunjuk kaedah graf. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk kaedah penggantian. Okey, apa maksud penggantian? Maksudnya di sini ada dua persamaan. Okey, persilangan antara titik persamaan yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan 5, dan persamaan yang kedua adalah x tambah 2y sama dengan 1. Okey, kita guna kaedah, kita panggil kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian ni kalau kamu tengok, di mana kita nak gantikan dia, kalau istilah yang paling tepat kaedah penggantian ni kita panggil kaedah gabung ataupun penggabungan lah. Kalau zaman-zaman dulu istilah ni, kaedah ni, penggantian ni dipanggil kaedah penggabungan. Jadi penggabungan ni telah diubah menjadi penggantian. Tapi bagi cikgu paling tepat sekali adalah penggabungan lah. Sebabnya persamaan pertama digabungkan ke dalam persamaan yang kedua, bukannya persamaan pertama diganti dengan persamaan kedua. Jadi istilah yang paling tepat kalau bagi cikgu lah, dari segi bahasa, kaedah ni dipanggil kaedah penggabungan. Sebab di sini kaedah ni kita menggabungkan di antara dua persamaan menjadi satu persamaan. Mungkin bagi soalan ni, mungkin bagi buku ni dia kata persamaan pertama digabungkan persamaan kedua dan menghasil persamaan yang ketiga, maka persamaan ketiga tu kita ganti lah. Mungkin macam tu lah maksud dia. Jadi bagi cikgu istilah penggantian ni paling sesuai penggabungan lah.
Kalau sama-sama cikgu belajar dulu, kaedah ni dipanggil kaedah penggabungan. Dan beberapa tahun yang dulu cikgu mengajar, dipanggil lagi penggabungan. Okey, jadi kaedah kita adalah, okey, macam ni ulang balik kita dah belajar di tingkatan 1 kan. Di mana bagaimana kaedah persamaan pertama, kita nak, kamu ada dua pilihan di sini. Okey, persamaan pertama nak digabungkan ke dalam persamaan yang kedua. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, persamaan kedua nak masuk ke dalam persamaan yang kedua, yang pertama. Setiap orang mempunyai pilihan masing-masing. Okey, kamu kata cikgu, nak masukkan persamaan pertama dalam persamaan kedua. Boleh. Okey. Ataupun pelajar lain kata saya nak masukkan persamaan yang kedua ni ke dalam persamaan pertama. Jadi kamu ada pilihan. Jadi step dia sama aja. Contoh kamu kata okey, nak masukkan persamaan pertama ke dalam persamaan yang kedua. Jadi kamu kena, okey, bila kamu kata okey saya nak masukkan yang ni, kamu kena letak, kamu ada dua pilihan pula di sini. Sama ada nak letak y sama dengan berapa ataupun x sama dengan berapa. Itu kamu kata okey saya nak letak sama ini di sini. Okey, jadi 2x tambah y sama dengan 5. Okey, jadi kamu kena letak, kamu kena cari nilai x sama dengan berapa ataupun y sama dengan apa. Yang mana lebih mudah? Kalau tengok di sini y ni single, betul tak? Y ni dalam keadaan single, dia tak ada melekat dengan nombor apa. Jadi kita letak y. Contohnya y sama dengan 5. Okey, 2x pergi sana, jadi tolak 2x. Maka ini adalah persamaan yang pertama yang telah kita ubah. Persamaan yang pertama yang kita telah ubah menjadi dia sama saja. Persamaan pertama dan persamaan ini sama saja, tapi untuk persamaan pertama ni kita dah tukarkan y tu, y hanya di sebelah kanan, di sebelah kiri, selain benda tu pindah sebelah kanan. Jadi y sama dengan 5 tolak 2x. Okey, maka kita dah tahu dah nilai apa y. Y sama dengan 5x tolak 5 tolak 2x. Okey, terima kasih. Okey, jadi ini menjadi persamaan yang pertama. Ini persamaan pertama telah diubah. Dia kekal lagi persamaan pertama. Jadi kita turunkan persamaan yang kedua ni. Kita turun persamaan yang kedua. Okey, ini cikgu tunjuk step by step supaya kamu tak keliru kan. Cikgu nak ambil yang mana ya. Okey, maka kamu masuk persamaan yang pertama ni. Okey, x tambah 2y sama dengan 1. Betul tak? Okey, jadi kita nak gabungkan persamaan pertama ni ke dalam persamaan ini. Jadi persamaan ni kita ambil yang okey, x tambah 2y. Okey, y ni sama dengan apa? Okey, y ni sama dengan berapa? Y ni kita masukkan nilai ni. Nilai yang pertama ni. Okey, nilai y ni adalah nilai ini. Okey, y ni 2y ni, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, nilai y ni kita ambil daripada persamaan pertama. Okey, jadi x tambah 2 kurungan 5 tolak 2x. Okey, tutup kurungan sama dengan 1. Nampak? Okey, persamaan pertama kita dah combine ke dalam persamaan yang kedua. Syarat persamaan pertama tu mesti salah satu lah. Okey, salah satu. Apa dia? Okey, persamaan pertama tadi kita syarat dia mesti sama ada y sama dengan berapa ataupun x sama dengan berapa. Kamu boleh pilih lah. Kalau kamu kata x sama dengan berapa, sabar. Tunggu ibu balik tadi. Okey, jadi cikgu harap jelas lah. Okey, jadi persamaan pertama ni kita masukkan dalam persamaan kedua. Mana persamaan pertama ni? 5 tolak 2x ni adalah persamaan yang pertama. Kita masukkan dalam persamaan yang kedua. Jadi kita cari lah nilai. Okey, 2 darab 5. Okey, x tambah 10. 2 kali negatif 2x, negatif 4x sama dengan 1. Okey, kita pindahkan mana? 10 pindah kanan. Okey, x tolak x tolak apa? Tolak 4x kan? Okey, x tolak 4x sama dengan 1 tolak 10, betul tak? Okey, 1 tolak 10. Okey, 1 tolak 10. Maka x tolak 4x jadi negatif 3x, betul tak? Sama dengan negatif 9. X sama dengan 9 bahagi
negatif 9 bahagi negatif 3. Maka X sama dengan 3, betul tak? Okay, X sama dengan 3. Okay, dapat. Okay, bila X sama dengan 3, kita sambung lagi. Kita ambil mana-mana persamaan untuk mencari nilai Y. Contoh kamu kata, okay, nak ambil persamaan ni. Sama pertama, okay, 2, sebab kita nak cari nilai Y. Yang ni dah single Y kan. Ataupun kamu ambil ni, Y sama dengan 5 tolak 2X. Okay, ambil yang ni terus. Ambil yang tu. Okay. Y sama dengan tak kurungan 5 tolak 2X. Okay, jadi Y sama dengan 5 tolak negatif 5 tolak 2 darab X apa? 3. Maka Y sama dengan 5 tolak 3 kali 2 6. Maka Y sama dengan negatif 1. Okey. Sekarang ni persilangan titik ini adalah apa dia? X dia adalah, titik dia adalah, persilangan dia adalah, titik X adalah 3, titik Y adalah negatif 1. Maka dapat balik tak nilai ni? Mana? Okey, dapat balik tak ni? Okey, sama tak koordinat dia? Sama. Ini kita guna kaedah penggantian, di mana kaedah penggantian ni kita gabungkan persamaan pertama ke dalam persamaan yang kedua, ataupun kamu boleh pilih nak masuk persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Jadi konsep dah macam tu. Boleh tak? Okey, kita pergi pada, nanti juga kita akan pergi lagi contoh-contoh. Cikgu nak kamu pegang yang tu dulu. Okey, untuk langkah ni dia fleksibel. Setiap orang mempunyai jalan yang masing-masing, tapi jawapan yang sama. Ada kes cikgu ni, cikgu ambil persamaan yang pertama masuk persamaan kedua. Okey, ada kawan kamu ambil persamaan kedua masuk persamaan pertama. Okey, bila kamu dah pilih yang tu, dia ada dua pilihan pula. Sama ada X sama dengan berapa, nak jadikan X sama dengan berapa, atau menjadikan Y sama dengan berapa. Jadi dalam kes ni cikgu jadikan Y sama dengan berapa. Maksudnya Y berada di kiri, selain benda tu belah kanan. Ada orang letak X sama apa, jadi X belah kiri, Y sama apa. Jadi dan di sini kamu masukkan lah, dan combine. Okey, kita pergi pada kaedah penghapusan. Konsep penghapusan. Okey, kaedah penghapusan. Kita ambil juga soalan yang sama supaya kamu faham bahawa langkah yang macam mana pun akan menghasilkan jawapan yang sama. Kamu pilih untuk mencari titik persilangan ni, kita boleh guna 3 kaedah, dan 3 kaedah ni menghasilkan jawapan yang sama. Okey, tadi kaedah penggabungan ataupun penggantian kan. Penggabungan penggantian ni maksud yang sama. Okey, kaedah yang ketiga, kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan ni maksudnya kita perlu menghapuskan salah satu persamaan. Tugas kamu adalah menghapuskan. Di sini ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan 5. Manakala persamaan yang kedua, x tambah 2y sama dengan 1. Okey, kita perlu hapuskan salah satu persamaan. Untuk hapuskan ni, apa yang kita perlu? Operasi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Untuk hapuskan persamaan ini, operasi apa yang kamu perlu? Tambah, tolak, darab dan bahagi. Yang mana akan jadi terhapus? Nak susu lagi tak? Nak lagi? Oh, nak susu pula. Okey. Jadi untuk menghapuskan salah satu persamaan ini, sama ada kita nak hapuskan persamaan pertama ataupun nak hapuskan persamaan kedua, operasi yang berlaku adalah operasi tolak. Maka salah satu ni perlu tolak. Okey. Sama ada pertama tolak yang kedua ataupun yang kedua tolak yang pertama. Okey.
Sementara tu tunggu sekejap. Nak aku buat susu kat anak. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi. Okey, nampak cara kasar cikgu sebut kan. Jadi sekarang ni kita perlu tolak. Kalau tadi kita gabungkan menjadi satu persamaan. Kali ini persamaan ni kita tolak menjadi satu persamaan juga. Okey. Jadi bagaimana kita nak tolak? Okey. Untuk tolak ni kamu tengok. Okey, di sini kita nak tolak persamaan pertama, tolak persamaan yang kedua. Okey. Kalau untuk tolak, di sini ada nilai X dan nilai Y, betul tak? Okey, bila kita tolak, kita kena pastikan salah satu X atau nilai X atau Y mesti terhapus. Bila kita kena kaedah penghapusan ni, kita kena pastikan nilai X atau dua pilihan atau nilai Y mesti terhapus salah satu, bukan keduanya, salah satu. Jadi kalau tengok di sini 2x tolak x akan jadi 1x. Betul tak? Hapus tak? Tak terhapus. Kalau y tolak 2y akan jadi y juga, 1y. Okey, jadi hapus tak? Tak terhapus juga. Jadi kita mesti, sebelum kita nak tolak, kita mesti pastikan salah satu ni mesti akan jadi apa? Akan jadi nilai yang sama. Okey, sebelum kita nak tolak ni, kita kena pastikan salah satu ni sama. Okey, sekarang ni kamu nak samakan yang mana? Nilai x kan nilai y? Kamu ada dua pilihan. Okey, cikgu nak saya nak samakan nilai ni. Maka nilai x. Kalau kamu nak samakan nilai x, maka nilai x ni perlu didarab 2. Okey, kalau kamu kata okey, cikgu saya nak hapuskan nilai x, nak hapuskan nilai x, maka yang ni pun kena darab 2. Supaya apa? Supaya 2 tolak 2x tolak 2x akan jadi kosong. 2x tolak 2x akan jadi kosong. Bila di sini darab 2, di sini pun mesti darab 2 dan di sini pun akan darab 2. Itu pilihan yang pertama. Ataupun kamu kata saya nak hapuskan nilai y. Contoh kamu kata, cikgu saya nak hapuskan nilai y. Okey, kalau nak hapuskan nilai y, yang mana perlu sama? Nak hapuskan nilai y. Maka di sini kamu perlu y ni 1y, ni 2y, maka sini perlu jadi darab 2. Kalau di sini darab 2, di sini pun mesti darab 2, di sini pun mesti darab 2. Jadi di sini kamu mempunyai dua pilihan, sama ada kamu nak hapuskan nilai x, ini darab biru ni, x perlu darab 2 supaya atas sama dengan bawah. Pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, kamu kata saya nak hapuskan y dulu. Okey, maka y ni perlu darab 2. Maka yang lain pasangan dia pun mesti darab 2. Okey, jelas tak? Jadi contoh, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu kata cikgu nak darab y lah, contoh y. Maka ini kita hapuskan dulu. Kita ni, kamu perlu pilih salah satu. Okey, cikgu ambil. Okey, maka persamaan ini telah persamaan pertama ni telah menjadi, okey, persamaan pertama dah jadi sebab kita nak samakan y kan. Okey, jadi 4x tambah 2y sama dengan 10. Betul tak? Ini persamaan yang pertama tadi. Persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Yang pertama tolak yang kedua. Okey, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, cikgu tulis balik persamaan yang kedua. Okey, x tambah 2y sama dengan 1. Okey, jadi persamaan yang pertama, ni, ini persamaan yang kedua. Maka pertama ni perlu ditolak. Pertama perlu tolak yang kedua. Okey, persamaan pertama ni yang kita darab 2 ni perlu ditolak ni. Cikgu tunjuk step by step. Nanti kamu boleh sikit yang mana perlu sikit. Okey, jadi
4x tolak. Okey, kita okey. Okey, persamaan pertama tolak persamaan kedua. Okey, 4 tolak x, kamu tulis 4. Kalau camak terus boleh. 4 tolak x apa? Cikgu tulis lah. 4x tolak x. Okey. Tambah 2y. Okey, tolak camak pertama tolak kan. Okey, tolak positif 2y. Cikgu tulis satu-satu supaya kamu faham. 10 tolak 1. Okey, 4x tolak x jadi 3x. Okey, 2y tambah tolak jadi tolak jadi habis, hapus, sama dengan 9. Maka x sama dengan 9 bahagi 3. Maka x sama dengan 3. Betul tak? X sama dengan 3. Okey, selesai. X sama dengan 3. Maka dah dapat x sama 3, y sama apa? Okey, ambil salah satu. Ambil yang asal balik. Okey, 2x tambah y sama dengan 5. Maka x sama dengan 3. Okey, gantikan 2 darab 3 jadi 6. 6 tambah y sama dengan 5. Maka y sama dengan 5 tolak 6. Y sama dengan negatif 1. Okey, maka kita dah dapat dah. Maka persilangan dia adalah titik. Okey, x sama 3, y negatif 1. Maka inilah titik persilangan. Sama tak dengan nilai ni? Sama. Kita guna kaedah penghapusan sama. Okey, jelas ha? Okey, tadi cikgu guna kalau kamu tengok di sini, cikgu samakan nilai y persamaan pertama dan nilai y persamaan kedua. Cuba kamu samakan nilai x persamaan pertama dan nilai x persamaan kedua. Maka x ni perlu darab 2, 2y ni darab 2, 1 pun darab 2. Maka yang satu pertama tolak yang kedua ni akan dapat juga kaedah yang sama. Akan pergi balik dapat jawapan yang sama. Jelas tak? Okey. Kalau dan kita habiskan hari ni tajuk ni. Okey. Okey, ni dia tunjuk dia ni. Okey, kamu faham apa yang cikgu sebut tadi, insya-Allah boleh buat. Okey, kita pergi pada uji minda 9.1. Ada soalan nanti boleh tanya lah. Zahiri dah ada. Zahiri bagus. Okey. Kalau ni lagi malam ni join lagi kelas cikgu nah. Juga akan share lagi. Malam ni kelas cegah sikit lah. Tujuan apa cikgu gabung supaya kamu tak tertinggal lah. Kita orang lelaki jangan boleh tertinggal kan. Kita nak jadi ketua keluarga ni, kena cegah. Jadi cikgu tak mahu kamu tertinggal, jadi cikgu join sekali kamu dengan kelas ni. Okey. Berdasarkan soalan yang diberikan, tentukan titik persilangan bagi pasangan berikut dengan kaedah penggantian dengan kaedah penghapusan. Okey, apa yang dimaksudkan penggantian? Penggantian adalah kaedah gabung. Jadi kalau ikut bahasa Melayu betul, ganti dengan gabung ni tak sama maksud, tak jauh beza kan. Tapi dalam matematik ni dia lebih kurang istilah tu. Penggantian ataupun penggabungan. Apa penggabungan? Tapi istilah yang paling tepat di sini lah. Sebab kita nak gabung, operasi tu menggabungkan, bukan operasi tu mengganti. Tapi kita ikut je lah, dah buku kata aku tu, kita ikut je lah.
Tapi yang kita kena faham adalah bila sebut penggantian ni, kaedah gabung lah. Yang pertama gabung yang kedua. Kaedah penghapusan ni kaedah hapus terus lah. Salah satu persamaan. Betul, yang ni jelas kita nak hapus. Tapi penggantian ni kita kena gabung. Okay, cikgu ambil beberapa poin saja. Contohnya soalan A, 1A. Okey, soalan 1A, persamaan yang pertama adalah, cikgu tulis tengok sini. Persamaan yang pertama adalah X sama dengan 3. Persamaan yang kedua dia adalah 2X. Ini terlanggar sekejap lagi. Hati-hati. Ini main betul tak ada dah. Okey, 2X tambah Y sama dengan 10. Okey, kaedah ni dia nak gantikan. Okey, di sini tak ada masalah. Okey, yang ni dia dah bagi dah X sama dengan 3, Y sama dengan 0 lah. Maksud dia di sini Y sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi tak ada apa. Jadi bila kita nak ganti gabungan, masukkan terus persamaan pertama, masukkan terus dalam persamaan kedua. Jadi 2 X berapa? X sama dengan 3. Gantikan terus. X ni sama dengan 3. Persamaan pertama kan? X sama dengan 3 tambah Y sama dengan 10. Maka 3 kali 2 6 tambah Y sama dengan 10. Maka Y sama dengan 10 tolak 6. Maka Y sama dengan 4. Okey, Y sama dengan 4. Maka X sama apa? X sama dengan 3. X sama dengan 3. Jadi kita tak perlu kira dah. Kita dah jimat masa dah. Maka koordinat persilangan dia adalah sama dengan, koordinat dia adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 10. Maka inilah jawapan dia. Simple je. Macam mana adik? Ni. Okey, cikgu ambil contoh yang kedua. Cikgu ambil soalan D. Okey, soalan D. Persamaan yang pertama adalah 2X tambah Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua 3X tolak 2Y sama dengan 8. Maka okey, persamaan pertama ni, okey, kamu boleh pilih lah nak masuk yang mana. Tapi kalau di sini persamaan pertama ni Y single kan, kamu cari tik dah, kamu cari yang mana single. Okey, X, Y pertama persamaan kedua. Okey, Y yang kedua ni tak single. X yang kedua pun tak single. X yang pertama tak single. X yang Y yang kedua yang ni single. Jadi kamu ambil yang ni. Jangan main dekat Abi lah nak. Dia main jauh sikit. Okey, jadi persamaan ini kamu gantikan dia. Okey. Okey, jadi Y sama dengan 3 tolak 2X. Okey, ini persamaan yang pertama tadi. Ni ada persamaan yang pertama dia lah. Cikgu letak macam tu. Persamaan pertama tu kita ubah Y sama dengan 3X tolak 3 tolak 2X. Sama je. Jadi kita salin persamaan yang kedua ni, 3X tolak 2Y sama dengan 8. Maka kita gabungkan persamaan pertama ni ke dalam persamaan yang kedua. Okey, jadi 3X tolak 2. Okay, ni Y sama dengan apa? 3 tolak 2X kan. Maka 3 tolak 2X sama dengan 8. Okey, cikgu sambung dengan warna biru cerah sikit. Okey, 3X tolak 2 kali 3 6. Tolak-tolak jadi tambah 2 kali 2 4X sama dengan 8. Maka 3X tambah 4X sama dengan 8 tambah 6. 3 tambah 4 7X. 7X sama dengan 8 tambah 6 14. Maka X sama dengan 14 bagi 7. Maka X sama dengan 2. Okey, X sama dengan 2. Kalau X sama dengan Y sama apa? Maka kita ambil ini tu. Itu. Y sama dengan 3 tolak 2X. Y sama dengan 3 tolak 2 kurungan apa? 2. X sama dengan 2 kan? Maka Y sama dengan 3 tolak 4. Y sama dengan negatif 1. Maka kita dapat Y sama dengan 1. Maka persilangan dia adalah sama dengan, koordinat dia adalah X sama dengan 2, Y sama dengan negatif
1. Maka ini persilangan dia. Okey, simple saja. Ni kaedah, kita panggil kaedah penggantian, di mana kaedah penggantian atau penggabungan lah, di mana kita gabungkan persamaan tersebut menjadi satu persamaan. Okey, kita pergi pada kaedah penghapusan. Cikgu nak kamu dapat tangkap dia punya, kita panggil apa, dia punya step je. Kamu tak perlu hafal dia punya nombor, yang penting kamu ingat dia punya step dia ataupun hukum dia, kaedah dia. Sama juga kamu nak nak masak sesuatu menu, contohnya nak buat ikan sardin masak kan. Step dia tu kamu kena ingat, step nak masak tu. Mari banyak mana kuantiti nombor dia tu, nanti tak kisah nak buat satu mangkuk ke, nak buat satu periuk ke, nak buat macam mana, untuk 10 orang ke, untuk 20 orang. Yang penting yang tu tak kisah, yang penting step dia kita ingat. Okey, itu maksud dia. Okey, kita pergi pada kaedah penghapusan. Okey, ingat balik apa yang cikgu sebut dalam penghapusan. Penghapusan adalah kaedah kita menghapuskan salah satu, sama ada nilai S atau nilai Y. Kamu boleh pilih. Okey, untuk hapuskan dia, kita mesti samakan dia. Kalau 2X tolak 1X, dia tak hapus. 2X mesti tolak dengan 2X. Kalau 3Y mesti tolak dengan 3Y, baru terhapus. Itu maksud dia. Okey, cikgu ambil soalan nombor 2A. Contoh kita ambil salah satu kan. Okey, soalan 2A, persamaan yang pertama. Persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 1. Persamaan yang kedua, 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Okey, dalam kes ni nilai Y dia dah sama, betul tak? Jadi perlu tak kita darab? Nak darab? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab nilai Y dah 1 Y, yang ni pun 1 Y. Okey, jadi tak perlu. Maka kamu tolak terus. Persamaan pertama dengan persamaan kedua ni tolak terus. Sebab apa cikgu nak tolak terus? Sebab persamaan pertama Y dia 1, persamaan yang kedua Y dia pun 1. Maka yang pertama tolak yang kedua. Okey, yang pertama apa? X tolak 2X. Okey, tambah Y tolak tolak akan jadi tolak tu Y. Okey, kita cikgu letaklah tambah Y sama dengan 1 tolak negatif 1. Kena salin satu-satu. Pastikan tolak ni negatif ni mesti ada. Negatif yang pertama, tolak yang kedua dan tolak yang ketiga. Maksudnya persamaan pertama mesti tolak dengan persamaan yang kedua ni maksudnya. Okey, simbol tu kekal tulis dulu supaya kita tak terkeliru. Okey, X tolak 2X jadi negatif. Okey, X tolak negatif 2X. Okey, yang baki dah negatif 1X atau negatif X. Negatif X, Y terhapus. 1Y tolak Y, 1Y tolak 1Y jadi habis. Sama dengan, okey, tolak-tolak jadi tambah. Okey, sama dengan 2. Maka X sama dengan 2. Okey, ni 1X ni. 1X. Ni kita lihat 1X. 1X darab X. Maka negatif 1X, negatif 1 ni kita pindah pergi sana. Jadi negatif 1. Negatif 1 ni darab kan. Negatif 1 darab X. Jadi darab ni kita pindah jadi bahagi. Negatif ni akan turun bawah. Maka X sama dengan negatif 2. Kalau X sama dengan negatif 2, Y sama dengan berapa? Okey, kita ambil X tambah Y sama dengan 1. Kalau X sama dengan negatif 2, negatif 2 tambah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 tambah 2. Maka Y sama dengan 3. Maka persilangan dia adalah sama dengan X sama apa? Negatif 2, Y sama dengan 3. Itu koordinat bagi persilangan graf tersebut. Okey, jelas nah? Okey, cikgu ambil satu lagi contoh soalan. Nanti kamu kena buat lah. Cuba buat sedaya upaya buat. Okey, cikgu ambil soalan, contoh cikgu ambil soalan D. Soalan 2 D. Okey, soalan 2D. Kenapa cerah sikit? Okey, cikgu ambil recording. Soalan 2D. Okey, persamaan yang pertama adalah 2X tolak 3Y sama dengan 5. Persamaan yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 14.
Okey, sekarang ni kamu tengok nilai X dan nilai Y sama tak? Tak sama. Okey, bila tak sama, tugas kamu adalah samakan salah satu. Pilih salah satu, nak samakan X ke nak samakan Y, supaya salah satu terhapus bila kita tolak. Okey, kalau tengok di sini, okey, kamu boleh pilih. Setiap orang punya pilihan. Nak samakan X ni ke nak samakan Y. Okey, X di sini, okey, jadi kita kata cikgu nak apakan X. Okey, di sini 2, di sini 3. Jadi macam mana kita nak samakan dan cikgu 2 dengan 3? Tak ada sipil kan? Jadi darab silang. Maka 2 ni perlu didarab dengan 3, maka 3 ni perlu darab dengan 2. Nampak? 2 darab 3 jadi 6. 3 darab 2 pun jadi 6. Maka X nanti akan sama. Apabila atas darab 3, semua darab 3. Okey, faham? Bawah ni darab 2. Sebab apa darab 2? Sebab kita nak samakan nilai X di atas kan. Maka yang pasangan dia semua darab 2. Maka terhasillah satu persamaan baru. Okey, persamaan baru dia apa? Yang ni, persamaan pertama ni. Okey, 2 kali 3 6. 6X tolak 9Y sama dengan 15. Ini persamaan pertama baru. Persamaan kedua yang baru adalah 6X tambah 4 sama dengan 28. Okey, ini persamaan yang baru. Jadi baru di sini bila dah ada nilai yang sama X ni, barulah kita tolak. Ni 4Y lah. Okey, 4Y. Okey, ni persamaan pertama tolak dengan persamaan yang kedua. Tolak. Okey, tolak. Sebab kita nak hapuskan, maka tulis balik mana ni. Okey, 6X tolak 6X, maka tak ada, habis. 6X tolak 6X habis. Okey, jadi cikgu sikit tu. Jadi 6X tolak 6X habis. Jadi tolak 9Y tolak, okey, positif 4Y sama dengan 15 tolak 28. Okey, 9 tolak 4. Okey, negatif 9Y. Negatif 9Y tolak 4Y. Hutang RM9, hutang pula RM4. Negatif 12Y. Cikgu harap kamu tak terkeliru lah macam ni. Negatif 9Y, negatif 4Y, jadi negatif 12. 9 13 13Y. Oh, 13Y sama dengan 15 tolak 28. 15 tolak 28 apa? Kalkulator. 15 tolak 28. 28 tolak 13. Okey, 13. Dapat 13 juga kan. Negatif 13. Maka Y sama dengan negatif 13 bahagi negatif 13. Maka Y sama dengan 1. Okey, bila Y sama dengan 1, X sama dengan berapa? Okey, kita tulis ya. Ambil salah satu. Maka 2X tolak 3Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 1. Maka 2X tolak 3, 1 sama dengan 5. Maka 2X tolak 3 sama dengan 5. 2X sama dengan 5 tolak 3. 2X sama dengan 5 tolak 3 apa? 2. Maka X sama dengan 2 bahagi 2. Maka X sama dengan 1. Maka persilangan dia adalah 1, 1X, 1Y. Itu lepas ini. Jelas tak? Simple saja. Kalau kamu ingat dia punya step dah, cuba buat. Okey, lepas ni cuba buat latihan 9.1H. Buat latihan ni. Siapa yang siap, snap gambar kat cikgu. Jangan tangguh-tangguh. Hari ni kamu dah faham dah. Nampak cikgu nampak. Okey, cuba buat latihan. Ulang sebanyak 4 kali ni. Satu soalan ni 4 kali kamu ulang. Nombor yang beza. Bila kamu ulang ni, insyaAllah kamu boleh faham. Jadi dalam periksa nanti kamu jangan ingat apa yang kamu belajar hari ni tak belajar di tetapan 45. Jumpa lagi tetapan 5.
Ada apa-apa tiap tempat terima tanya cikgu soalan-soalan yang simple. Bagi cikgu simple lah untuk kamu. Jadi cikgu pun tahu rugi lah. Tanya soalan-soalan tingkatan 1, tingkatan 2. Sebab apa? Contohnya soalan pengenalan set kan. Yang mana unsur bagi P set semesta. Dia tanya cikgu soalan set semesta. Apa maksud apa cikgu set semesta ni? Kamu tak tahu apa? Tak tahu 5, tak faham set semesta. Ada yang tanya locus. Soalan locus di tingkatan 3 kan. Locus pun ada tingkatan 5 tanya. Jadi rugi lah. Kamu dah belajar dah dulu. Jadi jangan macam tu. Nak cover semua benda di tingkatan 5, dia ingat dia nak cover tingkatan 4 saja. Rupanya dia kena cover tingkatan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 sekali dia nak kena cover. Dia ingat nak kena cover setahun je. Tidak, matematik bukan macam tu. Okey, kalau tengok pada kita dah ni bahagian terakhir lah. Bagaimana nak selesaikan masalah. Ni penyelesaian masalah kita panggil. Okey, penyelesaian masalah. Berapa minit lagi ya? Okey, boleh teruskan lah. Okey, cikgu sambung sikit lagi. Kalau boleh kita nak habiskan juga ni. Contoh 18, 16. Okey, dah habis lah. Sikit lagi. Contoh 17 ni adalah contoh yang terakhir. Okey, cikgu ambil ni. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Okey, penyelesaian masalah ni antara last lah, kesimpulan lah sebenarnya ni. Okey, contoh dia bagi. Okey, dia kata raja di sebelah menunjukkan segi 4 selari. Okey, bila disebut saja segi 4 selari, apa maksud segi 4 selari? Segi 4 selari, apa yang kita kena faham bila sebut selari, garis yang selari ni, garis yang selari. Okey, garis ni selari garis ni. Nilai kecerunan dia adalah nilai kecerunan sama. Nilai apa nilai kecerunan? M. M dia mesti sama. Kalau garis selari. Tapi kalau titik yang berada pada satu garis lari, satu garis, titik A, titik B, titik C dan titik D. Okey, dan antara A, B, C, D ni nilai apa yang sama? Nilai M dan nilai C sama. Nilai M ni kecerunan dia sama, nilai C ni pintasan Y dia sama. Ni kalau di atas satu garis, titik yang berada di atas satu garis, nilai M dan nilai C dia sama. Tetapi kalau garis yang tak sama tapi selari, nilai M dia sahaja yang sama. Okey, PQRS diberi bahawa, kalau kamu tahu di sini lah, bila selari ni maksudnya garisan ini sama dengan garisan ini, maka nilai M ni sama dengan nilai M ni. Faham? Kalau sebelum kita baca habis soalan, kita kena faham itu dulu. Keluarkan itu dulu. Contoh, okey, garisan selari yang ni mana? Ni selari dengan yang ni. Okey, maka nilai M ni sama dengan nilai M ni. Okey. Lepas tu okey, diberi bahawa kecerunan SR ialah 1/2. SR kecerunan dia nilai M dia. M dia 1/2. Mana M dia? Okey, nilai M dia 1/2. Nilai M bagi SR. Ni M, mana SR? SR, okey, nilai M dia 1/2. Apabila nilai M 1/2, nilai N ni pun sama 1/2. Tu maksud dia. Pintasan Y bagi garis lurus PS. Okey, nilai pintasan Y bagi garis mana PS? Okey, ni PS, maka nilai pintasan Y. Pintasan Y ni adalah nilai C. Ni adalah nilai C.
Okey, C di sini, C sama dengan negatif 4. Okey, C di sini dan C di sini, QR tak sama. Ingat tu, C dia tak sama, pintasan Y dia tak sama. Yang sama dia adalah M saja. Okey, tentukan nilai H. Bagaimana kita nak cari nilai H? Okey, sebenarnya nilai H ni sebelum kita kira ni tak boleh kira pun nilai H ni. Kena kira pun boleh. Kita tunjuk steps lagi. Sebab di sini kita tahu dah ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y, betul tak? Nilai X sama dengan 0, betul tak? X sama dengan 0, Y sama dengan apa? Y. Okey. Y ni adalah pintasan Y lah. Y ni sama dengan C. Okey, pintasan cari okey, pintasan H pula. H ni adalah pintasan Y lah. Maksudnya apa? Pintasan Y, maksud garis ni melintas paksi Y kan. Pintasan Y. Y ni sama dengan C lah. Maksudnya H ni sama dengan nilai C. C ni adalah pintasan Y. Okey, jadi kira lah. Kita tunjuk cara pengiraan dia. Okey. Okey, jadi PQ. Okey, penyelesaian adalah soalan A. Okey, pertama sekali kita perlu cari garis PQ. Cari persamaan garis. Cari persamaan dia. Persamaan garis lurus PQ. Okey, persamaan asas dia apa? Persamaan asas. Persamaan garis lurus PQ. Okey, persamaan asas dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okey, bagi persamaan garis PQ, okey, nilai kita boleh ambil salah satu titik di atas ni untuk mencari nilai C. Okey, kalau dia dah bagilah titik P yang ada koordinat kan, kita ambil titik P dia adalah negatif 4, 6. Sebab apa? Pada titik P dan titik Q, nilai M dan nilai C dia adalah sama. Nilai M dan nilai C dia adalah sama. Jadi kita masukkan dalam persamaan ni lah. Nilai M dia 1/2. M kita tahu. Okey, Y sama apa? Ni X, ini Y. Y sama dengan 6, sama dengan M berapa? M 1/2. X dia apa? X dia negatif 4 tambah C. Okey, matikan. Potong 1, potong 2. Maka 6 sama dengan 1 kali 2 negatif 2 tambah C. Maka kita nak cari nilai C kan, kita balikkan. Negatif 2 tambah C sama dengan 6. C sama dengan 6 tambah 2. C sama dengan 8. Maka C sama dengan 8. Pintasan Y bagi garis lurus ini, C dia sama dengan 8. Jadi kalau kita letak dalam bentuk persamaan, okey, persamaan bagi ni, kalau ni soalan tak minta, kalau soalan kata cari persamaan garis lurus PQ, pergi ambil kat dapur. Dekat atas ada dalam botol kat atas. Okey, persamaan bagi garis lurus ni adalah Y sama dengan 1/2 X tambah 8. Okey, jadi C dia sama 8. C ni di sini lah, pintasan Y. Maka H ni pun jadilah 8. Maka H pun sama dengan 8. Maka kita dapat nilai H sama dengan 8. Sebab apa? Sebab H ni berada betul-betul daripada paksi Y kan. Maka paksi Y ni kita panggil pintasan Y lah. Pintasan Y sama dengan C. Maka di sini kita cari nilai C 8. Okey, selesai. Okey, pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Persamaan garis lurus PS.
Mana PS? Okey, persamaan garis lurus PS. Okey, daripada P ke S. Okey, soalan B. Kali ni kamu kena ambil persamaan asas PS. Okey, persamaan asas dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, pertama sekali koordinat, apa koordinat kita ada? Koordinat P kita ada. P koordinat dia apa? Negatif 4, 6. Satu lagi, nilai C dia apa? C dia sama dengan negatif 4. Jadi kamu masukkan saja benda ni ke dalam persamaan ni. Okey, masukkan saja dalam persamaan Y sama dengan MX sama C. Ni adalah nilai X, ni adalah nilai Y. Okey, Y sama dengan 6 sama dengan M apa? M tak tahu kan? Okey, M X dia apa? Negatif. Okey, darab negatif 4 tambah, okey, tambah C, tambah tolak jadi tolak. Okey, tolak 4. Okey, ini kamu tak kurungan lah, mudah, tak payah. M kali 4, jadi 6 sama dengan negatif 4M tolak 4. Tu maksud dah. Okey, jadi kita nak cari nilai M dah, kita terbalikkan dia dulu. Mudah. Negatif 4M tolak 4 sama dengan 6. Okey, negatif 4M sama dengan 6 tambah 4. Negatif 4M sama dengan 6 tambah 4, 10. Betul tak? Okey, nilai X. Okey, nilai okey, betul lah. Okey, M sama dengan 10 bahagi negatif 4. M sama dengan 10 bahagi negatif 4 berapa? Potong 2, potong 5. Maka M sama dengan negatif 5 per 2. Negatif 52. Jadi kita tulis persamaan ada Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M berapa? Negatif 5 per 2X. C dia apa? C dia negatif 4 tolak 4. Maka inilah persamaan dia. Okay, kita dapat persamaan dia. Dalam persamaan ni, dia kamu kena nyatakan nilai M dan nilai C saja. Nilai Y dan nilai X tak perlu nyatakan. Okey, cari pintasan. Okey, soalan yang ketiga, cari pintasan pintasan X bagi garis lurus PS. Okey, soalan C. Soalan C, pintasan X bagi garis lurus PS. Mana PS? PS. Okey, kalau dia kata pintasan X, okey, maksudnya dia cari nilai ni lah, nilai X ni. Pintasan X maksudnya bila pintasan X, Y sama dengan kosong. Maksudnya Y ni sama dengan kosong, X sama dengan apa? Itu maksudnya pintasan X. Dia suruh cari sini nilai X. Okey, nilai X sama apa? Itu maksudnya pintasan X. Pintasan ni maksudnya melintas paksi X. Pintasan X ni maksudnya melintah paksi X. Kalau C tu pintasan Y, melintah paksi Y. Koordinat apa ni? Bila kalau paksi Y, melintah paksi Y, X sama dengan kosong. Betul tak? Pintasan Y ni X sama dengan kosong, maka Y tu sama apa? Kalau pintasan X, Y sama dengan kosong, X sama apa? Jadi kamu masukkan terus dalam persamaan. Okey, persamaan dia, mana persamaan dia? Okey, persamaan bagi garis lurus ni lah. Persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 5 per 2 X tolak 4. Okey, kalau ni cari pintasan Y, maka Y sama dengan kosong lah. Y sama dengan kosong sama dengan betul tak persamaan? Kita silap sat kita perlu check tak, takut kita tersilap. Betul lah, 5 per 2. Okey, betul lah. Okey, Y sama dengan kosong. Bila dia kata pintasan X, automatik Y tu mesti kosong. Jangan kata kenapa boleh kosong? Sebab waktu graf ni melintasi paksi X, betul-betul pada paksi X, nilai Y betul-betul pada kosong. Betul tak? Sebab tu kita kata Y sama dengan kosong. Y sama kosong sama dengan negatif 5 per 2 X tolak 4. Okey, kita terbalikkan dia. Negatif 5 per
2x tolak 4 sama dengan kosong. Okey, kita pindahkan satu-satu. Negatif 5 per 2x sama dengan 4. 4 ni pergi sana kan, negatif jadi positif. Negatif 5x sama dengan 4 kali 2 8. X sama dengan 8 bahagi negatif 5. Maka X sama dengan 8 bahagi negatif 5. Guna kalkulator. 8 bahagi 5 1/6. 8 bahagi 5 1/6 kan. Maka X sama dengan, okey, ni negatif lah. Negatif jangan koyang tangan ni. Tak. Nah, ini tumpah kat sini. Okey, X sama dengan negatif 1/5. Simple saja. X sama dengan negatif 1/5. Maksudnya X sama dengan 1/5, Y sama dengan kosong lah. Maksudnya Y sama dengan kosong, X sama dengan 1/5. Maka X ni adalah pintasan Y lah. Pintasan Y. Maka kita dapat lah bahwa X sama dengan negatif 1/5. Jelas lah? Okey. Okey, selesai ni. Simple saja. Okey. Pergi pada contoh yang ke-8. 18. Okey, sikit lagi nah, sikit lagi. Tahan sikit lagi. Yang kacang ni macam dah nak tengok cerita ni. Nak tengok cerita ni ke? Nak tengok cerita ni ke? Kejap, ni kita tengok. Nak cerita ni? Cerita ni? Cerita ni ketika kita nak tengok. Jangan main. Tu tengok tu. Hei. Saja. Anak lagi lah. Lagi. Okey, soalan yang seterusnya. Problem network. Ini kau cakap bila nak? Wah. Ada besar. Jangan. Okey, dah. Dah. Ini mana? Cepat lagi. Cepat. Dah pun mana? Ini kat atas. Ya sikit. Okey, diberi garis lurus Y sama dengan negatif 1/3x tambah 3 dan 2x tolak Y sama dengan 4. Bersilang pada titik A. Okey. Tentukan koordinat bagi titik A dengan menggunakan kaedah graf. Okey, di sini kamu perlu membina graf. Okey, dia soalan tak minta kamu guna kaedah penghapusan ataupun penggantian.
kamu kena guna kaedah graf. Biasanya kalau soalan kaedah graf, dia akan bagilah graf macam ni. Jadi langkah yang pertama yang kamu kena ingat bila guna kaedah graf. Okey, persamaan pertama kamu cari 2 titik. Persamaan yang kedua ni kamu cari 2 titik. Okey, persamaan pertama, okey, y sama dengan negatif 1/3 x tambah 3. Okey, kamu cari 2 titik. 2 titik, minimal 2 titik. Maksimum 6 titik tak apa, tapi kita perlu jimat masa. Kita ambil 2 titik supaya apa? Supaya kita boleh sambung titik pertama ke titik kedua. Pastikan titik pertama ke titik kedua tu mempunyai jarak lah. Jangan dekat lah. Yang pertama kamu letak x sama dengan, contoh kamu letak negatif 2. Maka yang titik yang kedua x sama dengan, contoh kamu letak 4. Bagi jarak, bagi jauh. Maka y sama dengan berapa? Sini pun y sama dengan berapa? Okey, jadi kamu perlu cari 2 titik. Sama juga untuk persamaan yang kedua. Kalau dia kata 2x tolak y sama dengan 4, kamu cari 2 titik. Andaikan x sama dengan negatif 2 dan andaikan x sama dengan 4, bagi jarak itu. Itu kamu sambung je titik nanti. Simple saja kan. Jadi contoh kamu kata y sama dengan negatif, okey, yang ni y sama dengan negatif 1/3. Okey, darab tak tu, darab apa, 2, negatif 2 tambah 3. Maka selesaikan dia. Y sama dengan negatif 1, negatif 2/3 tambah 3. Okey, guna kaedah ni kan, 3/1. Ni darab 3, ni pun darab 3. Jadi y sama dengan negatif 2 tambah 9/3. Y sama dengan negatif 2 tambah 3. Okey, negatif 9 tolak 7, 7/3. Maka y sama dengan 7 bagi 3 berapa? 7 bagi 3, 7 bahagi 3, 2.333 contohnya kata 2.333. Okey, maka koordinat ini kamu dah dapat. X sama dengan negatif 2, y sama dengan 2.33. Contoh lah, kita ambil titik pertama kamu dah dapat. Okey, titik yang kedua, y sama dengan negatif 1/3 darab x berapa? X 4 tambah 3. Maka y sama dengan negatif 4/3 tambah 3. Ini per 1 darab 3 darab 3. Maka y sama dengan negatif 4 tambah 9/3. Y sama dengan negatif 4 tambah 9, hutang 4 bayar 9. Jadi 5/3. 5/3. Y sama dengan 5 bagi 3, 1.66. 1.67 lah. 1.67. Okey, jadi koordinat yang kedua y sama dengan 1.67. Okey, agak-agak nanti kita plot titik. Jadi pergi pada titik yang kedua. Soalan nak ni, cikgu soalan nak tengok dalam kerja kamu lah. Kalau step kamu betul, kamu letak. Sebab soalan ni nombor setiap orang mesti berbeza-beza. Sebab andaian setiap orang berbeza-beza kan. Kamu akan letak nombor yang berbeza-beza lah. Okey, jadi soalan 2 ni, kalau x sama dengan negatif 2, y sama apa? Okey, kita selesaikan. Kita ambil. Okey, soalan 2. Kalau dia kata 2 darab negatif 2 tolak y sama dengan 4.
Maka negatif 4 tolak Y sama dengan 4. Negatif Y sama dengan 4 tambah 4. Negatif Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 bahagi negatif 1. Y sama dengan negatif 8. Okey, di sini dapat Y sama dengan negatif 8. Okey, yang ni pula. Okey, 2 darab 4 tolak Y sama dengan 4. 8. Jangan kacau tu adik. Di main kat dengan Abang Mak. Libat. Okey, 8 tolak Y sama dengan 4. Negatif Y sama dengan 4 tolak 8. Y sama dengan negatif Y sama dengan negatif 4. Maka Y sama dengan negatif 4 bahagi negatif 1. Y sama dengan 4. Maka di sini kita dapat Y sama dengan 4. Okey, barulah di sini kita plotkan kita panggil apa? Graf lah. Okey, untuk paksi X dan paksi Y, kita tengok paksi X negatif 2, negatif 4. Negatif 2, okey. Paling ni 2, okey, kita boleh letak sini paksi X. Paksi Y okey, kita letak garis ni dia tak apa nak ni sikit. Jika mau cuba nah. Jangan sepakan, tak mau sepakan. Okey. Ni macam tu lah. Y maksimum dia paling besar dia negatif 8. Paling kecil negatif 8, paling besar. Okey, kita letak ni lah. Lebih kurang lah. Okey, jadi kamu letak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Ni ada negatif 8 kan? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Okey, untuk graf yang pertama, persamaan yang pertama kamu buat dulu. Kita letak warna apa ni? Okey, kita ambil warna ni. Ni buat problem ni. Okey. Tengok dulu. Senang tak? Okey. Yang ni koordinat dia negatif 2, negatif 2, 2.33. Negatif 2, 2.33. Sinilah dia bawah. Jangan duduk ni lah mouse ni. Jangan kacau. Mana ada kacau? Mana ada hanya kacau? Okey lah. Hanya buat paling kecil. Hanya buat paling. Negatif 2, 2.33. Sini. Okey, yang kedua 4, 1.67. 4 Y 1.67. 1.67 lebih dari setengah. Yang satu dah. Garis itu. Sambungkan garis. Nanti kamu sambungkan garis. Tak betul. Kita akan dapat hasil yang dekat nanti. Yang ni Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 3. Okey, graf yang kedua. Apa nak kita bawa? Kita nak pakai apa dah? Okey, graf kedua X negatif 2, negatif 8. Negatif 2, negatif 8 di sini. Tak apa, hanya sudah terkoyak. X 4, Y 4.
Di sini. Maka kamu akan sambungkan saja garis ni. Oh, silap. Sini punya. Malu bang. Malu habis. Lebih kurang. Okey, lebih kurang macam tu lah graf tersebut. Maka di situ kita akan dapat persilangan dia. Okey, persamaan dia ni adalah 2x tolak y sama dengan 4. Maka persilangan dia kat mana? Persilangan dia kita cari lah sini. Cari koordinat dia. Lebih kurang 3, 1 kan. Contohnya kita kata 3 1 lah. Contoh kalau kita luruskan yang ni nampak gelembung naik kan. 3 1. Okey. Itulah persilangan dia menggunakan kaedah graf. Kita tengok. Okey, kalau tengok pada putih 3-2. Persilangan dia pada 3-2. Cikgu kata 3-1 kan lebih kurang lah. Hampir-hampir tepat lah. Walaupun cikgu tak guna ni 3-2. 3-2 betul lah. 3-2. Betul kan? Okey, jadi tengok siapa dekat bawah. Tengok siapa dekat bawah. Orang hak tu tu. Okey. Cuba buat latihan, kita dah habis lah. Cuba buat latihan 9.1i. Kamu buat lah. Cuba faham balik konsep yang cikgu bagi. Kalau ada soalan kamu boleh PM terus cikgu. WhatsApp tu cikgu lah. Okey, cikgu harap hari ni, latihan pada hari ni kamu boleh buat 9.1i dan 9.1h. 9.1h dan 9.1i. Faham balik apa konsep. Kalau persamaan, kalau garis lari, kalau soalan kata garis lari, nilai kecerunan dia adalah sama. Okey, jadi cuba buat. Kalau ada latihan, kita dah habis dah. Siapa yang dah buat latihan ni 9.1h dan 9.1i, kamu boleh waktu-waktu ke lapangan tu kamu cuba ulang kaji balik uji diri dan mahir diri ni. Cuba buat. Dia tak boleh lari lah. Persamaan kita y sama dengan ms tambah c. Okey, cuba buat. Ada soalan boleh tanya cikgu. Untuk kelas kita pada hari ni takat tu saja. Kita nak tahu, tengok. Okey, takat tu saja kelas kita pada hari ni. Cikgu harap kamu dapatlah sesuatu. Kita dah habis dah, khatam dah tajuk ni. Kita dah khatam dah tajuk ni. Kita boleh jumpa lagi, InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam ni. Standby pada malam ni. Cikgu akan masuk tu tajuk trigonometri. Tajuk ni sangat-sangat mudah. Tajuk trigonometri ni mudah saja. Yang penting kamu ingat formula dia nanti. Cikgu akan terangkan pada malam ni. Jumpa pada malam ni, InsyaAllah. Cikgu akan bagi link lah. Link untuk kamu join. Dan kelas pada malam ni gabung antara pelajar puteri dan putra. Cikgu harap kamu semangat lah. Jumpa pada malam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.